Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah hujan di Kuala Lumpur pada malam ni, tapi kita teruskan dengan perbincangan kita, dan kita mengalu-alukan kedatangan tetamu-tetamu kita di auditorium. Ada yang datang sejauh daripada Sabah. Selamat datang sahabat-sahabat kita daripada Sabah, daripada Selangor, orang KL sendiri ya. Akademia, legal practitioners. Jadi selamat datanglah ke auditorium untuk mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Dan malam ini kita sangat beruntung tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita ada seorang tetamu yang saya rasa sebuah nama besar pada satu ketika dahulu. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Datuk Zaid Ibrahim. Apa khabar Tok? Sihat? Terima kasih, sihat. Selamat datang dan selamat kembali ke rumah agam UMNO ini Tok. Jadi saja saya usik dia. Okey Tok, ketika Tok melangkah masuk ke auditorium ini, ke bangunan yang bersejarah ni, apa perasaan Tok bila Tok melangkah? Okey, sebelum saya jawab tu, saya nak ucap terima kasih jugalah kepada Setiausaha Agong dan Datuk Azizan sendiri yang WhatsApp saya untuk datang berbincang mengenai hal-hal semasa. Jadi dah lama saya tak datang ke sini lah, many years. So dia membawa juga ingatan-ingatan yang maklumlah kita dalam UMNO dulu pun lama, 28 years. 28 years 28 tahun dalam UMNO. Okay, so terima kasih kerana jemput saya ni, dan saya bersedia untuk menjawab apa yang boleh lah, sama ada perundangan ke ataupun harga ayam ke, whatever you want to ask. I will try, saya akan cuba. Dan cuma kadang-kadang bila bercakap pasal konsep perundangan itu, kerana kita belajar jurisprudence dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang saya paksa guna konsep bahasa Inggeris, tapi saya akan perjelaskan sebaik-baik yang boleh lah ya, untuk menghormati Perdana Menteri yang mahu meningkatkan penggunaan bahasa Malaysia. Kita akan cuba as much as possible lah ya. Tapi kadang-kadang kita terpaksa for accuracy lah ya, makna yang nak disampaikan. Jadi perasaan saya memang saya suka lah, saya gembira balik dapat jumpa yang kawan-kawan ada lagi yang kenal UMNO saya kenal. Jadi very good. Good feeling. Good feel, good vibes. Okey. Itulah dia tuan-tuan, kita akan mengendalikan sesi ini dalam dua bahasa kerana ada istilah dan terminologi perundangan yang terpaksa kita merujuk ke istilah-istilah yang tertentu. Baik, Tok, kita nak tanya sikit lah Tok, sebelum kita tanya soalan berat ni, kita tanya Tok sikit lah tentang apa yang Tok dapat amati perkembangan politik pada hari ini. Tok begitu lama dalam UMNO, kemudian berhijrah ke parti-parti lain, dan kemudian melihat UMNO tersungkur 2018, kemudian Perdana Menteri dilantik dari kalangan UMNO. Apa yang Tok boleh katakan dengan evolusi politik yang terlalu drastik, yang tak pernah terfikir kita akan lalui? Yalah, saya ni lama dalam parti kerajaan UMNO BN, dan saya juga 8 tahun bersama-sama pembangkang, dan saya faham isu-isu yang diperkatakan. Saya juga meneliti janji-janji dan sebagainya lah daripada pihak-pihak itu. Tapi sekarang saya menganggap sekarang ini sesuatu keadaan yang tidak menentu bagi negara kita. Dengan arti kata, kita ada kerajaan yang disebut stable. Tapi kerajaan yang stable ni selalunya dianggotai oleh parti yang stable, yang besar. Dia ada beza stable prime minister dan stable government. Kita kena faham.
Maksudnya kalau kita nak Prime Minister tu nak stable, dia carilah penyokong dia daripada mana. Tak kira lah dasar apa, tak kira parti tu berjuang untuk apa. Dia stable lah pasal dia dapat sokongan. Tetapi dari segi perspektif kerajaan dan rakyat, mereka mengharapkan stability itu yang membolehkan dasar-dasar dan janji-janji dilaksanakan dengan jaya. So, sekarang ni saya menampak itulah yang kekurangan. There's no, nak kata salah siapa pun susah. Harga ayam, I don't know who's in charge. Who's in charge of harga ayam? Which ministry? Kita tahulah ministry itu bukan UMNO. So, is that UMNO policy? Kita tanya, kalau bukan UMNO policy, you cannot say it's cabinet policy pun. Sebab UMNO dalam kabinet pun berapa kerat saja. So, kita, itu dari segi ayam lah. Dan dari segi other aspect lah, ekonomi ya. Zafrul, Menteri Kewangan. Dia parti mana? So, parti-parti yang penting itu, yang perlu untuk stability government, ini tidak ada pada saya lah, daripada UMNO. Sedangkan, saya mengharapkan parti UMNO lah parti terbesar. Saya fikir begitulah sejak dulu lagi. Cuma memanglah ada masa-masa saya tak setuju dengan UMNO tu, orang tahu semua lah. Dari segi reform, perubahan dan sebagainya. Tapi that's another issue. Tapi sekarang ni, sebab itu saya lah salah seorang yang menyokong pembubaran parlimen. Bila kerajaan tak menentu, pimpinan tak menentu, rakyat lah yang menentukan. Itulah sistem kita. Jangan alasan yang diberi banyaklah ya, tapi saya nak melihat kalau you tanya soalan tadi, apa perasaan saya sekarang ini, saya rasa sepertilah rakyat-rakyat di negara ini, saya rasa ramai yang berasa hampa. We are looking for leadership, ya, parti yang strong, yang boleh mengubah. Kerana krisis kita ni bukan buatan, ya. Soal inflasi, soal supply chain problem, supply, ataupun soal ekonomi, soal mata wang, nilai kita jatuh, soal pengangguran, soal pelaburan asing masuk keluar, ini bukan rekaan, data ada. Dan kita memang lemah dalam semua itu. Itu kebimbangan saya. Tapi seperti yang saya nak cakap, perundangan lah kalau boleh tumpuan malam ini, bukannya isu besar yang orang lain lebih pakar. Okay. Baik, terima kasih Tok. Dan saya rasa apa yang Datuk sebut tadi itu masih lagi relevan dan sangat relevan kerana dia akan berkait dengan soal-soal yang lain. Jadi soal bila nak bubar dan itu semua kita serahkan kepada kebijaksanaan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi satu soalan yang saya nak tanya Datuk ni, jarang-jarang kita dapat Datuk duduk di pentas ini. Saya nak tanya, apakah keresahan yang dikatakan dialami oleh rakyat ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu realiti, ataupun ia sengaja dimainkan oleh parti-parti politik yang ada kepentingan, katanya nak bubarkan parlimen sebab ada kepentingan lain. Jadi komen Datuk. Itu senang aja. Kita nak bezakan yang mana benar dan yang mana batil. Kita tengok pada fakta, data. Kalau kita nak kata keresahan rakyat berasaskan ekonomi, kita ada data. Kita ada data. Soal seperti saya sebut tadi, pengangguran, kerja, gaji, it's data. Tapi alasan yang diberi oleh orang yang tak mahu bubar ni, pada saya jagal sekali. Bermula dengan kita kena tunggu mula-mula je raja dia kata. Pembubaran ini berhak kepada raja. Ini memesongkan isu sebenar kerana pembubaran itu walaupun dilaksanakan oleh Yang Maha Mulia Tuanku, dia atas nasihat. It's a simple law. Ini kita tak boleh nak manipulate. Budak budak tahun pertama undang-undang pertama, this is a simple advice of the Prime Minister. Itu satu. Jadi alasan tu. Lepas tu alasan kedua, Cabinet must agree. Saya pun baca, dia kata Cabinet kena setuju. In the Westminster system of government,
The cabinet is the Prime Minister. Dia bukan macam Jokowi, ya. Jokowi is presidential. Macron presidential. Bongbong presidential. Presidential mandat dia daripada rakyat direct. Dipilih oleh rakyat, Dipilih rakyat secara langsung. Kalau Jokowi menang, dia rakyat pilih dia. Jadi Jokowi boleh pecat menteri ke, tolak menteri, tolak parti, it's up to him. He goes bent. But kita punya Westminster is the party that is rakyat pilih. It's the party. Jadi dalam kabinet itu, kabinet Perdana Menteri. Sebab itu bila saya tak setuju dengan kabinet suatu masa dulu dalam satu dasar penting pada saya, I have to resign. Itu prinsip dia. The Prime Minister say you don't agree, you have to go. So samalah dengan pembubaran, if the Prime Minister says bubar setelah kita bicara dengan parti lah, bukan yang seorang-seorang lah. Kalau kita Perdana Menteri merasakan atas desakan dan perhitungan yang matang, dia rasakan Parlimen perlu dibubar, mandat rakyat perlu, then you just go to the cabinet. This is what I want to do. Cabinet has to agree. The cabinet all resign. Macam Mahathir dulu lah. Lepas tu Perdana Menteri pergi jumpa Raja, dari tuanku pun bubar. It's a simple process. Tapi kalau kita banyak bagi alasan-alasan yang karut, maka orang tahulah siapa mana yang cakap benar, yang mana yang cakap bekan. Pada saya dapat jawab soalan itu. Okey. Ya. Baik. Yang ini yang topik yang kita nak bincangkan malam ini, Tok. Selepas saja Barisan Nasional jatuh, kita tengok sistem keadilan atau sistem perundangan kita ini dia dah jadi dia sedikit cacah merebah. Bukan sedikit, banyak cacah merebahnya dengan perkara-perkara yang pelik tentang interpretasi pendekatan yang agak pelik-pelik yang jarang-jarang kita dengar, tetapi ianya berlaku pada 2018 onwards. Dan pada pandangan dan hemat Datuk sebagai pengamal undang-undang, bermula 2018 tu ada banyak perkara yang berlaku, ada banyak perkara yang orang istilahkan ataupun diistilah semula. Jadi pandangan Datuk kepada perkara ini, ini preamble yang kita nak tanya sebelum kita masuk detail. Dia masalah perundangan di Malaysia ni bukan sahaja aspek kehakiman. Selalunya bila kita cakap undang-undang ni, kita tumpu pada hakim. Apa yang berlaku dalam kamar hakim, apa yang berlaku dalam proses perbicaraan. Tetapi proses yang sama pentingnya ialah proses siasatan, proses pendakwaan. Dan di Malaysia, di Malangnya, sebagai latar belakang lah, saya nak bukan saja 2018, sejak merdeka lagi, kita tidak beri keutamaan kepada perundangan. Kita tidak. Sejak Mahathir jadi Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang pun di jabatan dia, jabatan Perdana Menteri. Kita tidak ada Kementerian of Justice, of Law, tak ada. Sedangkan negara lain semua ada kementerian. Kita ada Department of Law. Jadi dari segi atas itu, kita tidak memberi keutamaan. Satu. Hari ini saya berkelahi dengan Amar dulu lah. Kedua, soal pendakwaan. Pendakwaan ini penting sebab itulah asas kes masuk mahkamah. Tetapi di Malaysia, peguam negara dan pendakwa raya orang yang sama. Same person. Peguam negara, penasihat Perdana Menteri. Jadi tidak mustahil Perdana Menteri boleh mempengaruhi dia dalam kes-kes tertentu sebab dia penasihat. Tetapi dia ada juga tanggungjawab sebagai pendakwa raya. Pendakwa raya bertanggungjawab kepada umum, kepada kepentingan umum, not Prime Minister. Sebab itu di negara lain, peguam negara dan orang yang buat pendakwaan hari-hari itu orang lain, bukan orang yang sama. Di Singapura misalnya, kita punya kawan rapat ni, peguam negara Lucien Wong, tetapi yang membuat pendakwaan adalah Deputy Attorney General
orang lain, 3-4 orang lain. Di England, peguam negara duduk dalam kabinet, dia hadir di parlimen. Orang boleh tanya dia apa pasal kes ni begini, kes ni begini. Tetapi pendakwaan dibuat oleh Crown Prosecution Service, orang lain. Sebab itu dia tak ada penjagaan. Jadi orang tidak was-was apakah ini ada motif politik. Di Malaysia ni kita dihantui oleh perkara begini, ya. Kita dihantui apakah pendakwaan itu adil, adakah pendakwaan itu berasas. Yang menjadi lebih rumit ialah kuasa yang diberi oleh undang-undang, oleh perlembagaan mengenai kuasa peguam negara. Perkataan yang digunakan ialah dia ada discretion, dia ada budi bicara. Dia nak charge ke, dia tak nak charge ke, dia nak tarik balik charge ke. Dan balang di Malaysia juga, kerana tidak ada perubahan, mahkamah telah menetapkan bahawa kuasa yang diberi itu tidak boleh kita pertikai. Jadi kalau Perdana Menteri nak guna kuasa orang yang tak boleh pertikai, dia guna AG lah. Itulah kepincangan our criminal justice system. Tapi tak ada siapa nak cakap benda ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita guna sistem itu kerana sesuai masa kita minta. Kawan kita ni korporat besar-besar kena charge misalnya oleh Securities Commission. Tipu akaun ke, tipu apa. Kita kawan baik PM. Dan kalau PM sebut, okeylah, compound aja lah. Do you think the AG will refuse that request? AG tidak akan menolak sebab AG itu dia punya servis, tarikh dia jadi peguam negara bergantung kepada jadi Pertuan Agong. He serves at the pleasure of the king dalam perlembagaan. Tetapi kita tahu the king act on advice. Jadi kalau PM kata buang, AG ni tak guna, of course dia kena buang, tuanku kena buang dia. Sebab itulah bila Mahathir berhenti, Tommy Thomas cepat-cepat berhenti, because dia tahu. So, kita punya kedudukan ni balik kepada perubahan. Kalau kita nak kesan daripada peguam negara dan pendakwa raya ni orang yang sama, dan kebincangan yang timbul ni, kita lihat sampai hari ni lah. Boleh saya bagi dua contoh lah, ya? Sila. Dua contoh. Presiden UMNO, Zahid Hamidi, yang saya baca akhbar lah, dituduh kerana diterima duit daripada UKSB ke apa syarikat rasuah lah. Tapi dalam siasatan, tidak seperti orang lain pun ada duit juga, orang dalam kabinet 5 orang. Jadi masa dia nak charge Zahid Hamidi itu, apakah pendakwa raya tak tahu yang other people dalam kabinet juga terima duit? Mesti he know. Takkan dia tak tahu. Tetapi dia charge seorang aja, Zahid Hamidi. Dan bila kita tanya why, dia kata itu budi bicara saya lah. Saya ada kuasa di bawah perlembagaan, artikel 145, bla bla bla. Tapi Raja Azlan Shah dah beritahu kita 30 years ago, 30 tahun dulu, dia kata discretion ataupun budi bicara ni dia ada limit dia. Kita tidak boleh guna budi bicara untuk merosakkan sistem negara, tidak boleh. Budi bicara hanyalah untuk kebaikan proses kehakiman. Raja Azlan ingatkan kita, dia kata all legal powers has limit. Kalau kita ada kuasa yang diberi oleh undang-undang, dia mesti ada had dia. Tapi nampak sekarang ni peguam negara kita sebagai pendakwa raya, dia tak ada limit. Sebab dia kata I have my discretion. Jadi pada saya, kes balik kepada presiden kita tu, it's not a fair system of justice. Kalau you charge from the same facts, duit daripada same company for the same thing, dia bagi kepada A, B, C, D, E, dia tak charge. That is selective prosecution. Selective prosecution.
Selective prosecution tu kalau saya boleh terjemah is like pilih kasih lah. Pendakwaan terpilih. Pendakwaan terpilih. Kita pilih yang ni, kita pilih. Kita tidak boleh guna selective prosecution sebab undang-undang negara, perlembagaan negara memberi kita protection. Everybody is equal under the law, has the protection of the law. Kalau artikel 8 saya rasa. Kalau di Amerika, same thing. The 14th Amendment kata kita semua tak boleh diskriminasi. Kita kena beri pendakwa kita kena hadir, saksama dan fair to everybody. Itu. Tapi kalau you benarkan selective prosecution, that's against the law. That's against the law. Itu contoh yang saya fikir sebab saya baca itu daripada akhbar lah. Jadi alasan yang diberi, kita mungkin tak ada evidence, tak cukup evidence, sebab tu kita tak charge. Dia beza excuse, alasan dengan sebab sebenar ni dia dekat-dekat je. Kalau kita nak beri alasan macam-macam boleh bagi. Tetapi sebagai seorang pendakwa rakyat yang berangkat sumpah dalam perlembagaan untuk melakukan seadil-adilnya kepada orang ramai, kita kena bukti lah. Kita kena tunjuk, jelaskan. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita nak adil, kita pisahkanlah pegawai negara, penasihat PM. Okey. Suruhlah dia pergi duduk parlimen tu, orang boleh tanya dia. Apa salahnya? Yang mendakwa hari-hari ni, yang curi ayam, curi itu. Jadi orang marah di Malaysia ni, sebenarnya orang kata apa tahu, Dato'? Kalau perempuan tu nak tengok anak dia pun kena masuk je, contempt. 7 hari. 7 hari. Bapak tu dia curi 2 tin Milo, kena charge. Tapi yang kaya-kaya ataupun orang-orang ternama, Najib apa semua masih lagi berleluasa. Inilah kemarahan rakyat. Tetapi kita tak boleh. Ini bukan personality, ini isu. Ini bukan orang, ini sistem itu. Sistem itu. Jadi kita harus menyelesaikan perkara selektif ni. Tidak adilan prosecution. Ini kita, kalau tidak kita atasi, kita akan berterusan. Political revenge will continue. Kalau tak percaya, tengok lepas pilihan raya. Sebab itu saya haraplah dari hati kecil saya, kalau BN boleh menang, you got a strong majority, you change all this. Benda yang saya katakan dah lama. We have to change the system untuk beri keadilan. Sebab kalau kau tengok lawan MDB, saya tak nak pergi panjang, saya tak boleh cakap pasal kes tu, sub judice orang kata. Salah, nanti saya kena masuk jail. Tapi saya sebut dari segi perkara-perkara yang tidak isu bukti lah, isu ulasan. Kita tengok 1MDB, jelas orang semua kata dalam seluruh dunia. Goldman Sachs tipu, perbicaraan di New York kita tahu Leslie tipu, Roger tipu, Abu Dhabi, Kobayashi tipu, Hussaini tipu. Tapi di negara-negara lain tu semua ada pendakwaan. Kobayashi kena 14 tahun, 15 tahun. Hussaini, dia pegawai je, tapi kerana dia bersubahat dengan Jolo. Roger semua bersubahat di New York, habis terdekat. Adakah masuk akal headquarters penipuan itu di Malaysia yang mereka naknya seorang saja? Apakah penipuan sebesar itu yang digelar kleptokrasi of the world, the biggest kleptokrasi, yang kita naknya seorang saja? Kita tak nak tahu the truth. Ada juga orang kata saya pasal saya bela Najib. It's not bela Najib. I can be anybody. Tapi takkanlah dia seorang boleh buat semua ni. Jadi, this is the fact. Saya ingat lagi masa mula-mula 1MDB keluar. Yang siasat 1MDB mula-mula bukan MACC, polis. Dan saya masih ingat ikatan saya dalam perbicaraan kes civil mana, I think the name is Raja Gopal, penyiasat daripada Bukit Aman. Dia kata siasatan dia
menunjukkan pengurusan 1MDB yang salah. Tapi tak ada tindakan sampai hari ini. Nobody from 1MDB. Semua dia kata Najib suruh. Jolo suruh. Jadi kalau Jolo suruh, Najib suruh lah. Tak ada. Parlimen tahun 2016, PAC, Public Accounts Committee, buat keputusan siasat pengurusan 1MDB. Itu parlimen kita ni, bukan parlimen. Ada siasat? Tak ada. Ada siasat bank negara? Tiada. So the failure pada saya lah, yang orang marah sangat nak Najib masuk jail, belum apa-apa, belum habis lagi pembicaraan pun, bila Datuk Seri Najib pergi Johor berkempen, dia kata jangan bagi orang masuk, dia masuk kubah, nanti orang barang kita curi dia. Dia tak ada hormat dan penghinaan kepada sistem kita lah. Tapi yang saya nak tanya, apakah mereka semua ni nak tengok benda ni berlaku? Rather membiarkan benda ni berlaku, kepincangan proses ini berlaku, kepincangan penyiasatan, kepincangan pendakwan berterusan, kerana mereka puas hati yang orang yang dendak tu masuk je. Is that what we want? So kita nak keadilan lah, seperti saya kata lah, takkanlah keadilan untuk seorang dua, for all lah. Itu moto saya, keadilan for all. Bawalah itu namanya perjuangan. Ya? So, sebab itulah balik kepada ni, Zana, saya rasa semangat sikit bercakap pasal perubahan ni, pasal saya rasa benda ni dah lama dah. Kita kena tukar. Kita kena tukar sistem AG, sistem pendakwaan. Kerana bila pendakwa bebas, bila AG bebas, MACC akan jadi bebas. Polis akan jadi bebas. Custom akan jadi bebas. Tidak ada lagi unsur-unsur tolong kawan saya, lepas kawan saya. Tidak ada. Baik, kalau kita tengok tu, seperti mana yang menjadi keresahan rakyat juga ialah wujud double standard dalam setengah charge, setengah pendakwaan. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Jadi begitu juga dengan perjalanan kes 1MDB, pendakwaan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kita melihat seolah-olah ada elemen kesumat membalas dendam kerana hanya seorang saja yang di-charge dengan puluhan pertuduhan. Hanya seorang saja di-charge dengan puluhan pertuduhan dalam SRC 1MDB, dan akhirnya nanti kalau Barisan Nasional take over balik, kalau perangai ini diteruskan, akan ada seorang lagi yang sebelah sana yang akan di-charge dengan puluhan tuduhan. This is going to be never ending story. Komentar. Ya, itulah sebab itulah. Ya. Kalau dulu, kalau dulu 25 tahun dulu, isu yang rakyat perkatakan ialah Anwar Ibrahim ada kepincangan pendakwaan, ada motif politik, ada itu dan ini. Ya. Tapi sekarang ni, pada masa itu, bebaskan Anwar Ibrahim. Itulah dia punya mantra. Ya. Sekarang ni, masukkan saya, mantra. Tak ada siapa nak katakan what is the cause? Apa pasal fenomena ini berlaku? Itu yang sepatutnya, kalau kita betul-betul mahukan kebaikan untuk negara kita, that's what we should ask. Itu yang kita kena tanya. Apa pasal ini berlaku? Balik kepada soalan Datuk Azizan, memanglah bila benda pelik berlaku, kalau Jolo boleh curi 12 bilion daripada 1MDB, apa kita ada buat rusuh, demonstrasi, berjalan kaki nak tuntut dia dikembalikan ke sini untuk didakwa? Ada kita dengar usul-usul nak bawa dia balik? Seolah-olah kita nak seorang ajalah, seperti saya kata tadi. Sebab itulah orang berpendapat macam Datuk Azizan kata, mungkin orang kata ini politik lah semua ni. Ini politik lah. Seperti saya katakan tadi, mustahil pada saya pengurusan 1MDB dah yang banyak lagi dah.
Ada 2-3 orang dah tak ada dekat sini. Pegawai-pegawai bank, M-Bank, ada yang tak ada di sini sekarang. Tapi kita tak ada usaha nak cari. Kita tak ada usaha nak cari. Ya, kita nak pastikan Najib masuk jail. Itu yang menimbul kebimbangan kepada saya bahawa we are not interested in justice. We are not interested in justice. Tapi kes dia tu biar raya dia selesai lah, itu saya tak tahu lah. Biar mahkamah. Biar mahkamah lah. Buat keputusan. Tapi bagi rakyat, kita kena faham bahawa masa depan negara tidak boleh berurusan dengan sistem yang pincang, yang mencengkum orang ramai. Ya. Kita kena fair. Dan fairness itu artinya kita transparent, kita beri alasan yang betul, kita buat piagam yang betul. Even Singapore, di bawah Lee Kuan Yew pun ada piagam bahawa segala pendakwaan mestilah bebas dari segala tekanan politik dan tekanan luar. Itulah pejabat pendakwa rakyat. Kita kena buat macam tu jugalah. Barulah kita, orang yakin, orang tak buat tomahan. Orang tak buat tomahan sebab dia yakin dengan isu yang dikatakan. Baik, menarik apa yang Datuk lontarkan tadi ni, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di auditorium dan juga di rumah. Kerana bila kita cerita tentang sistem keadilan, semua mata melihat kepada judiciary, melihat kepada sistem kehakiman. Tetapi apa yang Datuk Zaid sebut tadi, kalau kita boleh rangkumkan, seawal proses siasatan, seawal proses pendakwaan, kita lihat ada ruang-ruang untuk dimanipulasi, Datuk, dimanipulasi. Contohnya dalam beberapa kes yang dikenakan kepada pemimpin UMNO ketika itu, seorang majlis pimpinan tertinggi keadilan sebuah parti politik dilantik sebagai ketua Pesuruhjaya SPRM, dan dia pun memainkan peranannya dengan baik. Kalau tuan-tuan masih ingat, boleh sebut nama dia dekat dalam ni lah, saya tak nak sebut nama dia sebab saya takut saya termimpi-mimpi dia malam ni. Tapi nama itu cukup popular kerana banyak perkara-perkara yang pelik dilakukan dan banyak perkara-perkara yang menjadi andaian-andaian yang tak pernah dibuat orang, mendedahkan rakaman perbualan telefon dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi perkara tanda tanya. Kadang-kadang pelajar-pelajar undang-undang kita nak tanya pun takut kerana mungkin takut kena contempt ataupun takut kena benda ni subjudice dan sebagainya. Jadi nanti later kita akan bincang tentang subjudice dan juga tentang contempt of court ni. Tetapi pada pandangan Datuk, apakah wajar kita nak buat reform, apakah wajar orang-orang yang lahirnya daripada sebuah parti politik diletakkan di kedudukan tertentu dan akhirnya tuduhan yang kita nampak yang pelik-pelik dikenakan kepada parti lawan? Sila. Yalah, sepatutnya tengok badan lah ya. Kalau kita tengok macam ABCC, polis, IGP dan itu, kita perlu profesional, orang yang tahu buat kerja lah, yang ada integriti. Itu biasa lah mana-mana pun. Dan saya rasa semata-mata dia tu bekas ataupun orang satu parti, saya rasa tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya, misalnya sebagai contoh saya kata tadi, Pegawai Negara di England is a party man, orang parti. Dia duduk dalam parlimen sebagai wakil rakyat. Tapi dia tidak boleh mempengaruhi Perdana Menteri dalam hal-hal pendakwaan, kerana pendakwaan dibuat oleh Crown Prosecution Service di Australia. Attorney General orang parti. Kalau Labour yang merintah, orang Labour. Kalau Conservative ataupun National Party. Tetapi mereka pastikan bahawa Pegawai Negara tidak terlibat dalam soal-soal pendakwaan. Tadi kita sebut, katalah satu hari Barisan Nasional nak bantukkan orang UMNO ke BN sebagai penolong, I rasa no problem. Dulu, masa sebelum Adir dulu, kita ada Tan Sri Kadir, Kadir kan, di Johor. He was Attorney General, dia orang UMNO. Tapi masa tu, Saleh Abbas was Solicitor General. Dan Tun Saleh, yang saya kenal, dia tak akan beri peluang orang politik nak mengaruhi dia. Even Kadir pernah beritahu
uh, kawan dia kata Saleh Abbas takkan dengar saya punya nasihat. Itu masa dulu lah, masa dulu. Jadi kita boleh jawatan-jawatan yang penting macam Pegawai Negara tu, ataupun kita boleh hasilkan macam Mauritius. Mauritius dia Pegawai Negara dilantik begini prosesnya, Perdana Raya dilantik oleh komisen lain, dia different proses. Itu pun boleh juga. Tapi apa pun bentuk yang kita buat, kita tidak bolehlah memberi prasangka atau rakyat merasakan dia tidak dapat keadilan sebab parti. Bila kita latih orang parti yang aktif, penyiasat MACC macam Latifah Koya namanya, itu nampak sangat too obvious lah. Tak ada finesse lah. Kita pilihlah orang yang agak neutral dalam hal-hal tertentu. Jadi dari semua jawatan lah, bukan saja MACC lah, polis pun begitu, ada saya, drug agency pun begitu, because all these agencies kuasa banyak, dan kalau nak buat rasuah pun a lot of money. Jadi integriti yang kita lantik orang tu mustahak lah. Selain daripada kepartian dia punya sifat pribadinya dan sebagainya, saya rasa penting. Okey Dok, baik. Bila kita bercerita tentang perundangan ni dan bila kita merujuk kepada kes-kes di mahkamah, ramai juga mereka yang kurang faham undang-undang, mereka tak faham apa itu selective persecution, mereka tak faham contempt of court, mereka tak faham tentang sub judice. Jadi untuk memberi kefahaman kepada semua supaya mereka ni celik dan mereka akan faham betapa perlunya institutional reform dalam sistem keadilan kita, mungkin Tok boleh elaborate sikit tentang istilah-istilah. Yalah, konsep-konsep ni kadang-kadang dia macam kita mulakan dengan contempt lah. Contempt ni orang takut contempt of court. Bila kita katakan sesuatu yang dikira menghina mahkamah ataupun mencabar keutuhan mahkamah, maka ataupun kita kritik hakim, maka mahkamah boleh panggil kita, dia boleh denda ataupun dia boleh masuk jail. Itu yang berlaku pada wanita tu, yang anak dia tengok anak dia mahkamah syariah masuk jail. Tapi contempt ni di negara lain pun telah berubah lah, dia punya application dia. Hakim-hakim di England misalnya lebih terbuka bila dikritik. Dia kata apa salahnya hakim dikritik, hakim pun manusia. Dia contempt ni timbul zaman dulu, historical perspective kita kena ada, ya. Di zaman dulu hakim ni raja, the king decide, the king is the highest court. Jadi bila raja buat keputusan, dia tak naklah orang cabar, dia kritik dia, so become contempt. Tapi setelah beberapa ratus tahun perubahan berlaku, maka orang-orang yang menjadi hakim ni sudah tidak lagi daripada kalangan aristokrat lah. Tetapi prinsipnya masih begitu, contempt. Mahkamah ada kuasa untuk menghukum. Jadi kalau kita nak komen apa-apa, kalau jangan kita menghina lah, maksud saya. Kalau kita komen, saya pun banyak komen, kadang-kadang saya tak tahu bila nak kena panggil. Pasal undang-undang kita ni, begitu rupanya. Misalnya saya nak cerita sikit, Datuk ni, saya ni 2015 saya dituduh oleh kerajaan Datuk Seri Najib. Saya beritahu dia, saya dituduh menghina Datuk Seri Najib, kes section 233 multimedia. Kerana dalam beberapa ucapan saya masa itu, saya merasakan dia bertanggungjawab kepada 1MDB. Saya rasa dia gagal untuk, saya mengkritik dia lah, lebih kurang itu lah, ya. 4 tahun saya keluar masuk mahkamah. Tapi saya dapat meyakinkan mahkamah saya tidak bersalah, sebab saya bukan niat nak menghina dia, saya mengkritik cara. Sebab itulah bila saya mendengar kes dia selepas perbicaraan tu, saya kesian kat dia lah, sebab saya semua silap masa tu, ya. Saya tak ada dendam apa. Saya
sedikit sebanyak bantu dia, tolong dalam pandangan-pandangan saya ni, berasaskan kerana saya telah silap banyak perkara dalam penelitian saya pada masa itu, sebelum kes itu berbicara. Maklumlah saya tu orang pakatan dulu. Jadi kalau Tony Puah kata gitu pun saya pun percaya lah. Mahathir kata gitu, saya pun betul juga. Ya. Saya dah berhijrah keliling pinggang, ya. Jadi saya tahu semua lah. Jadi, tapi balik kepada soal kes 1MDB ini, itulah sebabnya saya didakwa, sebab menghina. Tapi saya dapat perspektif lain dan saya percaya ada isu-isu lain yang penting yang sepatutnya diselesaikan. Ya. Jadi balik kepada konsep tadi, ya, okay, subjudice satu, contempt of court. Subjudice pun begitulah, subjudice lah kalau perkataan Latin. Ya. Subjudice ni kita tak boleh komen kes-kes mahkamah jugalah. Kerana zaman dulu perbicaraan ini dia tidak pakai hakim seorang, dia pakai jurors, orang ramai. Dia bawa taksi boleh jadi juror, doktor boleh jadi juror, postman boleh jadi juror, semua boleh jadi juror. Jadi bila dalam perbicaraan mahkamah tidak mahu kita mempengaruhi orang-orang ni, semua ni, orang awam ni. Sebab itulah prinsip subjudice timbul. Jangan kamu sentuh benda-benda yang di bawah penghakiman, begitulah lebih kurang. Tapi seperti saya kata, sekarang ni pun di England dah banyak bertukar. Ya. Akhbar-akhbar hanya tidak dilarang untuk membuat laporan-laporan aspek-aspek tertentu saja. Tetapi kesnya boleh dikomen dan dikupas. Dia punya application of the law tu dah tak ada sangat. Jadi lagi saya rasa kalau kita bukan niat kita untuk menghina mahkamah ke apa ke, kita boleh. Dan saya harap hakim-hakim Malaysia pun relax sikit lah, ya. Relax sikit lah. Jangan jadi macam hakim raja-raja king, raja-raja zaman dulu, ya. Kalau orang nak komen pasal kepentingan awam, biarkan. That's my view. Baik, kalau kita tengok satu perkara lagi yang sekarang ini begitu mudah dikenakan kepada siapa saja, iaitu AMLA. Yang ini AMLA ni ialah satu perkara yang digubal di zaman Barisan Nasional, tetapi tak ada satu pun yang di-charge masa itu. Ya, tapi yang kena guna AMLA apa orang UMNO juga sekarang. Ya, betul. Jadi yang dikenakan ni semua kepada orang-orang UMNO. Jadi untuk pelajaran kepada semua yang ada mengikuti siaran kita ni, kita nak kaji balik apakah spirit, apakah asas AMLA dan juga Financial Act ini digubal. Ya, dia kita tengok balik kepada sejarah, ya. Kita balik kepada asal. Bila 9/11 yang serang Al-Qaeda serang Amerika, New York 2001, ya. Masa itu Amerika mahu cari sumber yang orang yang sponsor Al-Qaeda, dan selalunya orang yang tolong Al-Qaeda ni ialah grup-grup daripada Timur Tengah. Yalah, kita ada juga kumpulan-kumpulan Islam yang membantu simpati dengan Al-Qaeda. Jadi Amerika nak close the channel of money supply, maka Amerika merangka Money Laundering Act, Money Laundering Act. Dan tabiat kita ni, bila Amerika suruh kita buat lah. Kita tak fikir banyak sangat. Maklumlah Amerika kan, kita nak kawan baik. Sebenarnya kita tak ada, pada saya lah saya rasa tak ramai orang dari Malaysia yang bagi ke Al-Qaeda ataupun saluran-saluran itu. Tapi sekarang ini digunakan untuk rasuah. Ya? Kalau nak tuduh orang, senang tuduh AMLA rasuah. Sebab bezanya pertuduhan di bawah Penal Code, Akta Seksaan, dengan AMLA ialah AMLA ni kita kena buktikan sumber duit tu okey, clear.
Sedangkan pertuduhan biasa, kalau kita rasuah, kita ambil duit dengan orang, kita kena buktikan, pendakwa kena buktikan yang duit itu duit rasuah. Amla kita hanya perlu, pendakwa hanya perlu duit itu masuk dalam akaun. Dan kita lah kena perjelaskan. So dari segi, ada lagi section-section di bawah MACC pada saya yang perlu kita pindah. Misalnya kalau pegawai MACC cek kita amla, tanya Aziz, tengok buka buku kamu yang ada ni. Kalau zaman dulu kita tak perlu, kecuali kita disiasat di bawah section tertentu. Kita the right to remain silent tu ada, hak kita untuk. Sekarang tak ada. Kalau you tak jawab, you can be charged. Jadi adalah elemen-elemen yang saya rasa lah, bukan saja kita nak masukkan amla, ada gunanya untuk drug trafficking, human trafficking, orang-orang yang buat bisnes yang besar-besar haram. Tapi sekarang dia amla menyusahkan ramai orang biasa. Itu yang maksud saya. Ya? Kalau saya bagi sumbangan kepada Azizat, katalah dia nak bertanding di mana, saya tak tahulah, saya bagi dia duit, dia sepatutnya, dia diwajibkan bertanya mana saya dapat duit, bersih ke tidak. Kalau ditanya, saya tak bagi lah, saya bagi ke orang lain lah. Menyusahkan, ya? Menyusahkan. Sebab itu pada saya lah, kita tumpukan amla kepada drug traffickers, human traffickers, makrik order yang besar-besar lah, ya. Tak payahlah tak buka bank account pun dia kena check bulan-bulan, sebab dia takut money laundering. Kita kena berpatutan lah bila kita buat undang-undang ni, kita tengok kesan, ya. Kita jangan ikut sangat Amerika dia ada punya masalah, ya. That's my view lah. Itu pada saya. Okey, baik. Saya nak tanya Datuk juga dari segi pandangan dan expert opinion Datuk tentang amla dan juga tentang pertuduhan-pertuduhan yang berlaku pada hari ini, dan antara tuntutannya, solusinya ialah untuk mengadakan satu rang undang-undang baru yang dipanggil rang undang-undang pendanaan politik. Pandangan Datuk tentang keperluan RUU ini untuk diada. Kita suka buat undang-undang banyak, tapi yang tak guna pun kita buang masa banyak juga. Yang berguna kita tak tumpukan. Misalnya lah, lompat parti ni, saya rasa I don't know what kita boleh capai, kerana rang undang-undang yang dicadangkan itu tidak boleh menidakkan Sheraton sekali lagi. Boleh. Yang dilarang ialah individu ahli wakil rakyat itu bertukar. Tapi kalau dia bertukar sokongan as a group, misalnya PAS nak sokong ni, lepas tu dia nak sokong kita, itu tak ada masalah di bawah pindaan, di bawah anti-hopping law ni. Jadi saya pun tak tahu apa yang urgent sangat anti-hopping law ni. I don't understand. Ia melarang individu buat keputusan sendiri, tapi kalau dia buat keputusan as a group dalam parti itu tak apa. Tak apa. Kedua, mengenai apa you sebut tadi, political funding. Bolehlah, bukanlah saya kata tak ada guna, tapi tak urgent lah. It's not urgent. Sebabnya, tuan-tuan tahu lah, menteri-menteri kita ni semua diminta istihar harta. Tapi tak pun boleh menangkis rasuah, tak boleh menangkis apa. Jadi kalau kita buat undang-undang sumbangan politik pun, apa yang berlaku ialah kita mungkin memberi hak limit individu, macam di Amerika, individu boleh derma kepada parti 1,000 aja. Ataupun kalau trade union di Amerika, limit dia berbagai tahap. Tapi itu kalau orang ikut. Kalau orang bagi duit dalam bank, cash. Jadi semua ini bunyi sedaplah kita nak ubah tu, nak ubah progresif bunyinya, ya. Money law, political funding law,
anti-hopping law. Saya rasa kita ubah peguam negara ni dulu. Itu yang urgent, ubah pendakwa raya, sistem tu dulu. Memisahkan fungsi. Ya, supaya Perdana Menteri kita pun telus. Kabinet telus. Sekarang ni, kononnya dari segi pandangan saya lah, seolah-olah yang disebut court cluster ni semua tak guna lah, pakai duit. Tapi dalam kabinet cluster, okey. Tapi kita tahulah, itu pun tak betul juga. Bezanya satu dituduh, satu tidak dituduh, tu aja. Tapi nama dia sebut. Jadi kita tak perlu kepada pindaan yang kosmetik lah, nampak. Kita perlu kepada pindaan yang hakiki, yang dapat menyelesaikan masalah kesaksian rakyat terhadap sistem kita, keadilan. Ya? Tapi kalau nak buat, bukanlah saya bantah ya. Kalau nak buat money donation law, political donation law, boleh buat. Tapi kalau nak kata, oh janganlah bagi alasan pula Azizan, oh kita tak buat lagi ni, tak boleh buat pilihan raya, janganlah. Kerana pilihan raya is more urgent, lebih mustahak. Janganlah kaitkan kalau boleh lah ya. Tapi kalau nak buat juga Julai ni, anti-hopping law nak buat, political funding law nak buat, kalau ada masa, okey. Tapi janganlah sebab itu kita kena lambatkan pilihan raya yang lebih mustahak pada saya. Okey dok. Kita banyak dah berbincang tentang diam tak diam dekat sejam juga ni, dah 50 minit kita bersembang ni tentang satu perkara yang penting pada hari ini. Saya nak jelaskan sekali lagi. Sesi kita ni bukan mengkritik sistem kehakiman. Kita tak sentuh langsung pasal judiciary. Kita hanya bercerita tentang bagaimana kes-kes ini boleh dimanipulasi. Macam tadi Datuk sebut, sebesar-besar kes 1MDB SRC di Malaysia, seorang aja yang didakwa. Berpuluh-puluh pertuduhan, 87 pertuduhan kepada Presiden UMNO. Dia seorang aja yang dituduh. Yang lain-lain yang accomplices, mereka yang bersubahat semuanya lepas tak dipanggil pun. Jadi ini yang kita persoalkan dan ini yang kita tanya. Jadi terpulang kepada pihak yang mendengar siaran kita ni untuk ambil dari sudut mana pun, ambil lah, kerana ini perkara yang diperjuangkan oleh rakyat sekarang, yang dimahukan oleh rakyat supaya sistem keadilan itu dapat ditegakkan. Jadi kita minta Datuk untuk merumuskan perbincangan kita pada malam ini lah. Sila. Ya, terima kasih. Ya, saya dah pun cakap banyak lah. Tak rumus, susah lah kalau dah cakap banyak. Tapi saya rasa kita pilih lah kita punya keutamaan, priority. Kerajaan ni banyak. Saya dulu masa muda-muda pun tak sabar juga. Tukar ni. Dan saya tahu benda ni kadang susah. Ya. Orang kata Zaid ni tak cepat sangat. Ya. So, dah tua sekarang ni lain lah sikit lah. Tapi saya rasa as a country, sebagai sebuah negara, kita juga kena ada keutamaan. Ya. Kita kena ada keutamaan pada saya lah. Ya. Kita kena cari menteri-menteri yang jaga ekonomi, yang jaga keadilan, yang jaga industri-industri penting ini. Mustahak sebab negara kita ni pada saya menurun. Itu pada saya. Saya tengok khazanah Malaysia sekarang. Ya. Suatu masa dulu, 10 tahun dahulu, saya rasa khazanah ada 138 billion di reserve. Now it's half. Rating Petronas sendiri dah turun. Ini institusi besar kita. Inilah kemegahan bangsa kita. Jadi kalau ekonomi tak terkawal, tak termasuklah kesusahan rakyat nak beli ayam dan minyak dan telur dan tepung, dan ini yang berlaku di negara-negara. Kita jangan ambil ringan perkara ini. Sebab saya masih ingat, semasa saya di Sri Lanka, lamalah dulu. Masa tu Sri Lanka ni dia kira steady juga lah, kerana tourism dia. Sri Lanka banyak orang datang. Tapi dia punya sistem pun kelang kabut masa tu. Dan isu yang sama kita alami sekarang. Kita banyak sangat perkara yang kita biarkan, seolah-olah benda tu tak serius. Tak serius.
Ya. Jadi sebab itu saya rasa kalau kita boleh beri prioriti lah, ya, Azad, kita beri prioriti. Sebab itu pilihan raya ni mustahak, ya. Lebih daripada dulu. Dan arti kata dulu kita banyak macam Sri Lanka lah, kita ada aset yang banyak dulu, tapi sekarang dah berkurangan. Ya. Kita dulu ada industri-industri kita kira yang canggih lah di ASEAN ni. Tapi sekarang ni kalau kita banding dengan negara-negara yang keliling kita pun, kita dah menurun. Kita jangan dah nafi benda ni. Ya. Tapi kebimbangan itu mesti ada pada saya, dan tindakan ialah kerajaan mesti ada dipilih untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak, kita takut lebih berat daripada negara yang lain, ya, Sri Lanka dan sebagainya. Ya. Jadi itulah rumusan saya lah. Ya. Baik kita apa kata orang, pandang serius. Ya. Kita kadang-kadang kita fikir benda ni taklah, oh itu politik, itu helah, itu alasan, Agenda orang politik. Agenda lah. Tapi kita tengok kepada hakikat aspek-aspek yang saya sebut tadi. Jadi kalau kita misalnya minyak, saya pun tak faham minyak. Kita palm oil, I think we are the second largest producer. I don't know lah. Kita yang paling besar pengeluaran minyak. So masuk akal ke kita masalah minyak supply, sehingga kan supermarket kata beli 3 tin aja kalau boleh, 3 botol. So, what is the problem? Tak payah komiti lama-lama lah, Zad. Benda ni dah lama. Kita produce oil, Petronas. Okay, Petronas buat duit lah bila harga naik. Dan kita ambil duit Petronas tu sekarang ni kita ambil duit Petronas yang bayar kat kerajaan untuk subsidi kita. Tapi suatu masa nanti dia tak match ni subsidi dengan Petronas ni. Jadi apa akan berlaku? What will happen? Jadi pendek kata serius lah. Saya harap saya akhirkan huraian saya ni dengan nota yang agak tidak begitu positif tu, dengan tujuannya untuk memberi kesedaran, bukan untuk menakutkan, ya, tapi kesedaran. Banyak benda yang perlu kita ubah. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu kita sentiasa mendengar kononnya hanya orang politik yang dikatakan ada kepentingan tertentu, ada agenda tertentu mendesak untuk pilihan raya, dan khususnya UMNO dilabel sebagai sebuah parti yang tak ada kerja lain asyik tuntut pilihan raya je. Tetapi ini adalah satu keutamaan sebenarnya. Datuk Zaid Ibrahim sendiri bukan lagi dalam parti, pernah duduk di gelanggang sebelah sana. Beliau sendiri juga bersetuju supaya pilihan raya ini disegerakan. Begitu juga dengan parti PAS yang kita lihat berbulan-bulan, bertahun-tahun dulu tak nak pilihan raya, tetapi minggu lepas dah membuat satu pusingan membuat konar baring. PAS pun dah tiba-tiba bersetuju untuk pilihan raya disegerakan. Jadi ini adalah maslahah yang lebih besar, macam apa Datuk Zaid sebut tadi, ialah keutamaannya. Kerana yang kita bincang tadi soal kepincangan sistem perundangan itu akan dapat kita bawa apabila kita ada satu kerajaan yang kuat. Kalau hari ini kerajaan baru saja umumkan petang tadi dalam mesyuarat kabinet untuk menubuhkan satu lagi jawatan kuasa yang dipanggil jawatan kuasa jihad memerangi inflasi, sudah meletakkan 5 orang menteri utama di situ. Kalau saya lihat senarai menteri itu, saya serahkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat judgement, membuat kesimpulan sendiri apakah kita punya keyakinan sesuatu yang luar biasa akan dicapai. Jadi kita minta kepada pihak pimpinan balik semula kepada apa yang Datuk sebut tadi, keutamaan. Kita nak buat banyak ni, tapi yang paling utama sekarang ni apa dia? Jadi kita serahkan kepada kerajaan, kita serahkan kepada pucuk pimpinan parti, kita serahkan kepada netizen, serahkan kepada rakyat untuk membuat kesimpulan sendiri. Bincanglah di mana-mana pun, kita hanya mencampahkan sebuah pemikiran. Semoga apa yang kita bincangkan ini akan memberi kebaikan kepada semua. Apatah lagi kita tidak nak ada orang jadi mangsa, Datuk.
jadi mangsa kepada ketidakadilan, menjadi mangsa kepada sistem yang kita cipta sendiri. Sekian dulu daripada kami yang berlangsung daripada auditorium Aras 4 Menara Dato' On. Kita minta maaf pada sahabat-sahabat, kita tak buka malam ni kepada sesi soal jawab. Kalau nak tanya, kita boleh sembang nanti masa minum kat luar. Jadi kita akan bawa lagi perkara-perkara ni yang lain untuk kita bincangkan. Kita jumpa lagi, mudah-mudahan Datuk Zaid Ibrahim tak serik datang ke rumah agam ini. Ramai pengikut yang nakkan beliau terus melontarkan suara-suara pembaharuan untuk reform. Saya tengok banyak yang komen tu, nanti kita pairkan dia dengan Datuk Seri Azalina. Datuk Azalina ni dia pun kuat juga untuk push for reform. Jadi kita akan aturkan, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Okey, terima kasih.